Nama saya Nur Syafiqah binti Zaini. Nombor bateri 282078 akan menceritakan sedikit mengenai definisi kemerdekaan. Apakah maksud kemerdekaan? Kemerdekaan adalah kebebasan daripada penjajahan ataupun kelepasan daripada tebusan dan tidak bergantung pada orang lain. Menurut Wikipedia pula, merdeka berkaitan dengan kedaulatan sesebuah negara dengan pemerintahan yang tiada campur tangan pihak luar. Seterusnya adalah sejarah penjajahan di Tanah Melayu. Pada tahun 1511, Melaka jatuh ke tangan Portugis dan bermula dari ini, Tanah Melayu berada dalam era penjajahan. Selepas itu, Tanah Melayu jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641 dan akhirnya jatuh pula ke tangan British pada tahun 1824 melalui perjanjian Inggeris-Belanda. British telah mencampur tangan dalam semua urusan pentadbiran Tanah Melayu yang sebelum ini telah diuruskan oleh Raja-Raja Melayu dengan bantuan pembesar-pembesar negeri. Seterusnya adalah pentadbiran Jepun di Tanah Melayu. Pemerintahan bercorakkan tentera di Tanah Melayu telah dilakukan oleh pihak Jepun. Pentadbiran terbahagi kepada dua, iaitu pentadbiran pusat dan juga pentadbiran wilayah. Pentadbiran pusat dikategorikan sebagai Jepun telah menggabungkan Tanah Melayu dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran pusat. Ia telah diketuai oleh Pengarah Agung berpusat di Singapura dan juga ia telah dibantu oleh Mahkamah dan Biro Pentadbiran dan Majlis Pusat. Manakala bagi pentadbiran wilayah telah terdiri daripada beberapa negeri yang telah ditentukan oleh pihak Jepun. Setiap wilayah telah diketuai oleh seorang gubernur wilayah. Hal ini telah menyebabkan penduduk Melayu tidak mempunyai hak untuk bersuara dan kebajikan penduduk Melayu tidak dijaga. Dan oleh itu, dasar Jepun juga telah berubah mengikut kepentingan yang telah ditetapkan oleh pentadbiran Jepun. Dasar pentadbiran Jepun di Tanah Melayu telah mengubah beberapa aspek politik, ekonomi dan sosial. Bagi aspek politik, Sultan tidak lagi menjadi pemerintah negeri dan hanya menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Sultan telah diberi allowance yang sama berdasarkan pemerintahan pada zaman British. Pada aspek ekonomi adalah ekonomi Tanah Melayu telah diterokai untuk kegiatan perindustrian dan pembiayaan peperangan. Catuan makanan juga dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan bahan keperluan harian bagi penduduk. Dan selain itu, layanan istimewa telah diberikan oleh Kaisar iaitu penduduk-penduduk Jepun. Seterusnya bagi aspek sosial, kesetiaan penduduk Tanah Melayu ditumpukan kepada Maharaja Jepun sahaja. Lagu kebangsaan iaitu Kimagayo telah dijanjikan pada setiap pagi di sekolah. Bahasa Jepun ataupun Nippongo telah menjadi bahasa utama di sekolah. Hal ini telah memberi semangat kebangsaan di kalangan penduduk akibat kesan pendudukan Jepun. Pendudukan Jepun juga telah memberi kesedaran kepada penduduk di negara ini supaya tidak mudah mempercayai kebaikan yang ditawarkan oleh kuasa asing. Seterusnya, ia memberi peluang kepada penduduk di negara kita untuk memegang jawatan dalam pentadbiran yang membawa pada semangat berkerajaan sendiri. Seterusnya, ia memberi kesan terhadap ekonomi, iaitu kegiatan perdagangan lumpuh kerana British telah mengamalkan bumi hangus sebelum mereka berundur keluar dari Tanah Melayu. Seterusnya, ekonomi dan taraf hidup di Tanah Melayu merosot dan menyebabkan inflasi akibat daripada pengedaran wang kertas yang tidak terkawal dan catuan bekalan makanan juga telah diperkenalkan oleh pihak British. Seterusnya adalah kewujudan industri baru. Dengan kemunculan industri baru yang berasaskan industri tempatan, industri ini telah dihasilkan dan telah diasaskan oleh syarikat-syarikat Jepun. Akhir sekali, ia telah memberikan kesan sosial terhadap penduduk di Tanah Melayu. Ketakutan dan kesengsaraan telah dialami oleh penduduk di Tanah Melayu kerana mereka telah dikenakan perintah berkurung dan sekatan jalan raya dan saling mencurigai. Hukuman dera dan mati telah dijalankan di khalayak orang ramai dan penduduk tempatan telah dipaksa untuk menjadi buruh paksaan untuk melakukan beberapa aktiviti yang ditentukan. Dan berlakunya penindasan terhadap orang Cina menyebabkan permusuhan dengan orang Melayu.
Sebagai kesimpulan, kemerdekaan di tanah Melayu dicapai bukan dengan cara yang mudah tetapi berlaku secara berperingkat. Kemerdekaan ini dicapai dalam keadaan yang aman dan melalui rundingan. Dapat kita simpulkan bahawa peristiwa kemerdekaan telah memberi banyak pengajaran kepada kita dan kita seharusnya belajar dari sejarah tersebut. Nilai dan pengajaran yang dapat diperolehi antaranya ialah kita haruslah belajar bagaimana untuk menghargai apa yang telah kita miliki. Selain itu, kita haruslah mengenang jasa para pemimpin dan tokoh pada zaman terdahulu. Sekian daripada saya. Terima kasih.